Tumpang lalu Cik Kak. Masuk. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nak raya ke? Ya, tak. Dah tutup. Ini kalau pakai baju macam gini, warna coklat dengan samping yang kita cantik. Kita macam meci-meci ni. Complete set. Maknanya? Ini kalau orang lain fikir mungkin menikah. Ayo, kalau lain tapi kita tak boleh. Kita dah menikah. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Alhamdulillah hari Jumaat. Nampaknya kita dah di penghujung hampir penghujung untuk masuk ke hari Minggu yang dinanti-nantikan. Pastinya rasa macam tak sabar nak tunggu hari Jumaat kan. Dah pun hari Jumaat tapi pastinya kita harapkan segala yang barokah untuk anda semua untuk hari Jumaat ni. Ya betul. Okey, yang bestnya bulan Julai ni kita boleh kira bulan yang Julai dengan bulan Islam sama date. Okey, contoh 22 Julai sama dengan 22 Zulhijjah. Betul. Kan kita dah hampir ke penghujung bulan Zulhijjah ni. Jadi banyak perkara menarik yang kita nak kongsikan kepada anda hari ini. Jangan lupa untuk terus pergi ke Facebook MSI TV3. Lepas tu Instagram kita MSI_TV3 untuk anda tengok pelbagai update terkini pasal MSI. Dan untuk hari ini, hari Jumaat, topik kita. Macam biasa, setiap hari Jumaat kita akan bawakan tentang soal wang. Betul. Kepada anda yang mungkin baru saja mengikuti kami untuk segmen yang baru ni, kali ini kita akan bincangkan tentang isu sewa rumah dan juga hak pemilikan rumah. Adakah kita nak sewa je ataupun sekarang ni kuasa pemilikan hartanah bagaimana? Tapi kalau sewa pun sekarang harga macam beli. Kan? Contoh, tapi untuk keluarkan satu duit yang jumlah besar dan juga kemampuan untuk kita pinjaman ni. Dengan tangga gaji rakyat Malaysia sekarang ni. Betul. Susah nak. Okey, kalau nak beli, susah pula nak approve loan. Betul. Kalau nak sewa, kita rasa macam bukan rumah kita pula kita bayar tu. Tapi macam-macam perkara yang kejap lagi kita akan kupas dalam soal wang. Tapi semalam ada tular satu video di mana video tu kira macam menyentuh hati. Betul kan? Dia orang memberi reaksi yang kekeluargaan macam betul. Reaksi yang macam kita dah lama tak nampak satu perkongsian yang viral yang macam ni. Selalunya viral benda-benda yang tahulah kan, benda-benda viral kan. Yelah, orang pilih benda-benda yang mungkin negatif. Tapi ini adalah satu yang positif, satu benda yang menyentuh hati dan mungkin kita akan teringat dengan pakcik kita atau keluarga kita. Ini dia seperti mana yang rakyat Malaysia tahu semalam tular apabila pembarisan KPDN HEP. Betul. Katanya ini merupakan pembarisan akhir yang dilaksanakan oleh mereka dan berlaku satu situasi di mana salah seorang pegawai dah mungkin pitam sekejap pada ketika ini dan berdiri lama kan. Jadi yang paling sebab apabila seorang individu lelaki terus saja berlari datang masuk pembarisan untuk mendakap dan juga bersama-sama berada di situ. Hanim, kita nak tahu cerita sebenarnya. Kita nak tahu apa yang terjadi dan macam mana boleh berlaku video tersebut dan macam bapa saudara dia boleh lari masuk ke dalam pembarisan tersebut. Boleh cerita ayah, tapi rupanya baru tahu. Bapa saudaranya sebenarnya. Jadi kita bersama dengan bapa saudara kepada pembantu penguat kuasa KP19 KPDN HEP tersebut iaitu Nik Muhammad Adha bin Nik Ismadi dan bapa saudaranya adalah Abdul Aziz Yaakob. Assalamualaikum Encik Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Kelantan. Katanya sekarang ni lokasi di Kelantan ya Pak Aziz? Ya, di Kelantan, kampung. Ya, Alhamdulillah. Kalau dekat sini kita dah bawa datang dah. Kita dah cerita dekat MSI dah. Kita dah cerita dah ni. Jadi Pak Aziz, kita nak tanya ni pasal video yang tular semalam. Pasal anak saudara Pak Aziz iaitu Nik Muhammad Adha kan. Kalau tengok daripada video tu dia seperti pitam sekejap. Panggilannya apa dekat anak saudara ni? Panggil apa? Panggil Amir. Panggil macam mana? Amir. Amir? Nama dia di luar, Amir. Oh, nama di luar, Amir. Okey. Jadi Pak Aziz, mungkin boleh cerita sebenarnya macam mana Pak Aziz boleh meluru terus masuk dekat dalam pembarisan tu bila nampak Amir. Boleh ceritakan situasi masa tu kan? Saya rasa saya pergi dengan kehendak Allah SWT atas sifat rasa kebapaan saya pada anak saya. Itu saja. Itu tanggungjawab saya. Saya kena buat macam tu. Dan saya rasa kalau tuan-puan berada di tempat saya sekalipun, tuan-puan akan mengambil tindakan yang sama terhadap anak-anak. Masya Allah. Okey. Pak Aziz, apa yang buatkan Pak Aziz menangis sekarang ni? Apa yang Pak Aziz terfikirkan Amir ke? Bagaimana dengan keakraban kalian ke? Apa yang buatkan tersentuhnya hati Pak Aziz sekarang ni bila berbicara bersama dengan kami? Yang pertama, setelah saya tahu anak saya sihat,
dan dia akan kembali bekerja di Tawau, Sabah. Saya gembira kerana penyakit dia tu, kalau tak hilang penyakit dia, saya akan runsing sepanjang hari, sepanjang masa. Tapi saya tahu dia sudah sihat, dia akan pergi bekerja. Saya suka. Dan yang kedua, saya suka saya boleh buat perkara yang baik pada anak saya, walaupun sedikit saja. Selama ni sedikit saja saya buat perkara kebaik pada anak-anak saya. Ya, Pak Aziz. Bukan banyak, bukan besar apa pengorbanan saya. Saya harap anak saya akan buat pengorbanan yang lebih besar lagi kepada semua orang suatu hari nanti. Betul. Itulah dia. Jangan jadi sampai saya sedikit saja perkara yang baik saya buat. Pak Aziz, kami turut berasa sebab sedih bila mendengar suara Pak Aziz ceritakan mengenai perkara tersebut. Tapi bersama dengan kita sekarang ni Pak Aziz, kita bersama dengan Nik Muhammad Adham bin Nik Ismadi, ataupun panggilan manja dia Pak Aziz kata tadi, Amir. Betul Amir? Ya, betul. Ya. Amir, sepanjang Pak Aziz cakap tadi, tak ada pun langsung keluar perkataan anak saudara ke, anak buah saya ke. Memang anak. Memang dah dianggap anak daripada awal kan? Semenjak 22 tahun lepas, setelah Allah Ta'ala beri anugerah dia kepada saya. Semenjak hari itulah saya menganggap dia sebagai anak saya. Saya tidak kisah dia datang dari mana. Saya tidak peduli apa usul asalnya. Yang dia datang hari itu adalah dia anak saya sampai sekarang. Jangan ada orang mengatakan, jangan ada orang supaya bercerita dengan anak saya dari mana asal dia, asal usul dia. Kelak perkara itu akan mengguriskan hati saya, kasih sayang saya terhadap dia. Biarlah dia kekal, saya anggap dia anak saya selama-lamanya. Allah. Itulah dikasih sayang seorang bapa saudara. Amir, mungkin Amir boleh ceritakan macam mana sebenarnya keakraban Amir dengan Pak Aziz ni. Dia punya rapat tu sampai macam mana tu, Amir? Mungkin boleh ceritakan, Amir? Rapat macam kawan pun boleh. Rapat macam kawan ni, maksudnya boleh cerita apa masalah pun? Macam geng. Tak ada. Abang, kita saja. Tak apa. Abang ada. Ya, Amir. Tak apa. Amir cakap jujur. Tak apa. Tapi apa tak boleh cakap, minta maaf. Ya. Betul cakap. Pak Amir, apa suruh kepada Amir cakap. Jangan takut salah silap. Abang maaf. Tak ada apa-apa pun. Amir tetap anak Abah. Cakaplah macam mana pun. InsyaAllah Abah pun nak dengar. Orang Amah pun nak dengar. Cakap perkara yang baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Amir, mungkin kita nak dengar daripada Amir. Kan? Macam hari kejadian tu, Mir. Apa sebenarnya yang berlaku? Masa tu, gila kita nampak daripada visual, daripada yang orang record dan orang kongsikan di mana-mana platform kan? Tapi sebenarnya masa tu apa yang terjadi, Mir? Boleh kongsikan semula tak? Pada masa tu saya gelap mata, hitam. Untuk pertama kali yang first tu saya boleh bangun sendiri. Saya dapat bangun sendiri. Kali kedua memang saya tak larat. Itu time tu ni Abah lah datang. Abah datang angkat saya apa semua. Duduk di belakang, bagi kata-kata semangat. Apa Abah cakap masa tu, Mir? Sebab kita nampak masa Abah peluk Amir tu lama kan, sementara menunggu pegawai yang lain datang. Siap pegang di belakang tu. Masa tu apa Abah cakap bagi semangat ke Amir sampai Amir boleh teruskan pembarisan tu? Sebenarnya saya time tu sedar tak sedar, tapi macam kata-kata dia tu teruskan, dia kat tahan, teruskan pembarisan. Lebih kurang macam tu lah. Okey, nak tanya Amir. Bila Amir dah pitam sekejap tu, Amir tahu tak siapa yang datang lari angkat Amir tu masa tu? Sedar tak? Saya dengar suara tu baru saya sedar. Yang ayah ada di sebelah. Dia angkat, lepas tu dia tahan saya di belakang. Sampailah saya cakap saya dah okey, barulah dipujuk oleh satu pegawai apa semua. Barulah ayah keluar. Okey Amir, sebab yalah kalau kita tahu kan sekarang ni bukan sukar nak membesar tanpa ibu ayah kandung kan. Bila kita dah tak ada mak ayah ni lain lah, macam mana pun kalau orang lain yang menjaga kita tu, kita tahu ada batasnya di situ. Tapi macam mana Amir dengan abahnya?
Adakah Amir rasa ini satu, yalah, kadang-kadang ada setengah orang rasa ini satu anugerah Amir. Walaupun kita tak ada mak ayah, tapi kita dikurniakan seorang bapa saudara yang tak pernah membezakan kasih sayang Amir. Mungkin nak kongsikan bersama dengan kami? Bagi saya, abah lah seorang hero. Ini mana saya ni tiada apa yang cakap, tak ada mak ayah. Tapi kasih sayang yang abah bagi, mak bagi, semua sama rata. Dan saya bersyukur. Amir, mungkin Amir mungkin malu nak bercakap depan dengan abah bagi tahu apa yang Amir rasa sekarang ni. Tapi mungkin Amir boleh cakap sekarang ini secara langsung di MSI, apa yang Amir nak katakan kepada abah. Silakan Amir. Amir, apa yang Amir nak cakap kepada abah? Kalau boleh diberi peluang untuk bercakap sekarang ni. Mungkin line hang sekarang. Sini, alah. Ini kita dalam mohon masa sangat mana tahu kan dapat kita dengarkan apa yang terbuku di hati Amir kan. Amir nak cakap dekat abah. Abah masih ada di talian, Pak Aziz? Ya, saya. Ya, Pak Aziz. Saya pun nak panggil abah dah. Kita panggil abah boleh tak Pak Aziz? Boleh, insyaAllah. Kami pun nak panggil abah sebab kita dapat rasakan kasih sayang Pak Aziz tu kepada Amir, dan juga kita dapat rasa Pak Aziz, keikhlasan tu. Betul. Pak Aziz, Amir ni orang dia macam mana sebenarnya? Kita nak tahu jugalah bila dah tular kan, melihat kepada kepribadian Amir ni yang mungkin Pak Aziz nak kongsikan bersama dengan kami, Pak Aziz. Lah, Pak Aziz pula tak ada. Line. Allah. Okey, kedua-duanya line terputus sekarang ni. Ya? Tapi itulah dia kan. Kita sebenarnya nak dengarkan apa yang nak diperkatakan oleh Pak Aziz dan juga Amir. Tapi mungkin tak ada rezeki kita lah untuk kita berborak panjang dengan mereka berdua. Tapi dapat rasakan kasih sayang yang sangat kuat di antara bapa saudara dan juga anak saudara yang mungkin kalau kita sendiri pun kita tak dapat kasih sayang tersebut daripada pakcik atau makcik kita. Tapi kita dapat rasa ini seperti bapa kandung sendiri. Yang bestnya perkongsian ni bila dikongsikan dan tular, inilah yang kita dahagakan dalam platform media sosial kita sebab kita dapat saksikan bagaimana mereka menghargai ayah. Lepas tu saya nampak ramai yang kongsi, ramai yang katakan macam saya pun membesar tak ada ayah kan. Jadi kita rasa macam rindu yang tak ada berkesudahan ni adalah rindu seorang ayah tau sebenarnya. Jadi bila dia kongsi kat situ dapat balik suara Pak Aziz. Pak Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Kembali bersama Okey Pak Aziz. kami. Kita mungkin nak dengarkan apa nasihat ya sebagai seorang yang lebih tua daripada kita, sebagai seorang bapa saudara dan juga mungkin seorang bapa. Apa yang Pak Aziz nak katakan kepada semua rakyat Malaysia sekarang ini yang mengenai kasih sayang seorang abah dan juga pakcik ini? Pak Aziz. Abah? Ya, saya. Abah, apa yang abah nak nasihatkan kepada rakyat Malaysia ni, Bah? Bagi saya, sikit saja. Jadi, Allah SWT telah bagi tahu kepada kita semua, kita ni sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh beri manfaat kepada orang yang lain. Jadi hidup kita suka bantu-membantu, tolong-menolong, sambung silaturahim, kasih sayang sama kita, jangan ada asak dengki, kena ada tolong-menolong. Satu ayat yang sangat-sangat memberi kesan kepada kita semua. Pak Aziz, terima kasih banyak kerana sudi bersama MSI pagi ini. Ya Pak Aziz. Saya nak ambil kesempatan kali ini. Sama saya nak ucap terima kasih kepada yang amat berhormat Menteri kerana telah memberi komen yang baik kepada diri saya dan kepada keluarga saya, anak saya seterusnya. Dan kepada semua datuk-datuk. Terima kasih Pak Aziz. Datuk Ashraf Wajdi. Guru sekolah dia dan seluruh kaki tangan InsyaAllah. Okey. SNP. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aziz. Saya supaya jadi orang yang berguna. Terima kasih. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amir, tadi Pak Aziz jangan pergi dulu Pak Aziz. Stay di talian sebab tadi kita ada satu benda yang kita
terhenti sekejap tadi. Amir, apa yang Amir nak katakan kepada Pak Aziz sekarang ini? Kita bagi satu moment untuk Amir katakan sesuatu kepada bapa saudara Amir sendiri. Silakan Amir. Apa ni? Amir saya, Bah. Terima kasih sebab dari kecil sampai besar, siapa Amir dapat kerja, Abah jaga Amir molek, and Amir doa, and nescaya syurga buat Abah, insyaAllah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amir, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Semoga Amir dapat terus sihat. Pak Aziz juga dapat terus sihat untuk anda dapat bersama dan menjaga each other. Kan? Jadi Amir, terima kasih banyak. Nik Muhammad Adha. Nak tanya macam mana menjadi Amir? Itu panggilan dari kecil. Oh, dari kecil. Panggilan dari kecil. Okey, terima kasih. Jaga diri. Semoga cepat sembuh ya. Kabarnya masih lagi ada demam sikit kan? Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, penonton-penonton, itulah perkongsian yang sempat kita bawakan kepada anda semua. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bicarakan tentang soal wang, sewa rumah ke pemilikan hartanah. Seketika nanti di Malaysia hari ini. Kita belajar sama-sama. Meningkat dan terus meningkat. Itulah keadaan kos sara hidup yang sering menjadi topik bualan hangat masyarakat umum. Kadar harga dan sewa rumah juga tidak terkecuali. Menurut data yang dikeluarkan oleh Indeks Jual IQI Malaysia bagi suku ketiga tahun 2022, nilai hartanah kediaman akan meningkat sebanyak 11.8% dalam tempoh 12 bulan akan datang. Sejajar dengan kenaikan harga rumah, peningkatan kadar sewa rumah juga boleh berlaku. Assalamualaikum. Sekarang ini saya berada di kawasan Pantai Dalam untuk memberikan laporan kepada anda mengenai harga sewa rumah semasa. Dan saya yakin dengan keadaan ekonomi sekarang yang sangat membebankan, saya pasti kepada mereka di luar sana yang ingin mencari rumah untuk disewa ataupun untuk dibeli turut rasa terbeban. Dan sebentar tadi saya sempat membuat carian di internet mengenai harga sewa di kawasan Pantai Dalam khususnya, dan rata-rata rumah di kawasan ini bermula dengan harga RM1,100 hingga ke RM1,800 untuk jenis rumah pangsa yang berukuran kurang daripada 1,000 kaki persegi. Dan di sini saya ingin meletakkan satu persoalan. Adakah harga rumah sewa seperti ini munasabah ataupun harga seperti ini adalah satu harga yang mencekik darah? Kawasan perumahan yang terletak di barat daya ibu kota Kuala Lumpur ini mempunyai pelbagai bangunan perumahan bertingkat. Antaranya Rumah Program Perumahan Rakyat PPR, pangsapuri dan kondominium. Penyewa terus berada dalam keadaan dilema. Ini kerana ramai di antara mereka sekadar mampu menutup mata membayar sewa yang tinggi hanya kerana lokasi kediamannya yang berdekatan dengan tempat kerja. Kalau nak menyewa tu, yalah, kos terlalu tinggi lah sekarang kan. Dengan kehidupan sekarang ni, kos terlalu tinggi sangat. Pendapatan yang kurang daripada 3,000 ke bawah, kalau nak duduk kat KL ni memang struggle sangat-sangat lah. Buat masa ni ya, yang rumah yang kosong, bermakna dia masuk kosong lah dalam 800. Tetapi kalau TikTok semua dengan peralatan lah, seperti ais semua, dia bagi 1,200. Kalau bagi pakcik lah, pasal 1,200 tu boleh mampu lagi lah. Tapi dengan syarat dengan penuh barang peralatan rumah lah. Kalau macam dengan student ataupun beramai-ramai, family, boleh mampu. Tapi kalau takat seorang, B40, rasa-rasa pakcik tak mampu. Buat masa kini lah, keadaan ekonomi tak menentu. Actually, the price is depends sebab some people come from like macam wealth family, macam saya it's little bit difficult kalau nak bayar, but bagi saya macam itu that's the only choice that I have, and since it's very close to university, saya rasa as for now okay lah, as long as kalau macam saya duduk dengan kawan-kawan.
Mungkin ada sebab kenapa tuan rumah meletakkan harga yang tinggi di kawasan ini. Sudah pasti harga sewa itu dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Sebagai contoh, di kawasan Pantai Dalam ini, walaupun rata-rata rumahnya mempunyai harga sewa yang tinggi, tetapi ia berdekatan dengan kemudahan-kemudahan. Sebagai contoh, kawasan ini berdekatan dengan stesen LRT dan juga berdekatan dengan pusat membeli belah. Oleh sebab itulah, ramai golongan-golongan seperti golongan yang bekerja, golongan berkeluarga dan juga pelajar duduk di kawasan ini. Selain dari rumah pangsa, kami juga sempat membuat tinjauan di kawasan perumahan teres 2 tingkat di Taman Mulia Ceras. Jarak antara taman perumahan ini ke ibu kota hanya mengambil masa kurang dari 20 minit, membuatkan ramai yang menyewa di kawasan ini. Bangunan perumahan yang mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air ini dikenakan anggaran kadar sewa antara RM1,800 hingga ke RM2,900 sebulan. Mendambakan tempat istirahat yang selesa untuk diri dan keluarga. Walaupun terbeban, itulah cabaran yang terpaksa ditempuhi. Memilih untuk sewa, mungkin itu sahaja ikhtiar dan pilihan terbaik bagi mereka yang ingin mencari rezeki. Pelbagai faktor yang diambil kira untuk seseorang individu itu membuat keputusan sama ada untuk sewa selama-lamanya ataupun meningkatkan pemilikan hartanah. Tapi dalam ekonomi sekarang ini, adakah kita di sekitar Kuala Lumpur dengan tangga gaji yang diberikan rata-rata mungkin bawah RM5,000, adakah mereka mampu ataupun melayakkan mereka untuk mendapat pinjaman jika nak ada hartanah sendiri? Kita akan kupas satu persatu untuk mendapatkan penjelasan yang tuntas dan juga baik, memberikan idea kepada anda di luar sana apa yang patut kita lakukan pada saat ini. Kita terus saja, saya perkenalkan kepada anda, saya bersama dengan Dr. Muhammad Azwan Sulaiman, pensyarah Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Doktor. Doktor, terima kasih bersama dengan kami dalam segmen Soal Wang. Sebelum kita nak mendalami satu persatu bagaimana nak berikan idea yang tuntas kepada mereka di luar sana, mungkin kita nak kongsikan pula. Kalau tadi kita tinjau harga sewa rumah, kali ini kita nak anda dengarkan pandangan orang ramai. Adakah mereka sewa, pilihan mereka untuk menyewa ataupun memiliki hartanah? Sama-sama kita saksikan. Saya rasa lebih baik beli sebab macam ekonomi sekarang pun tengah teruk. So saya rasa beli supaya nanti bila dah lama-lama rumah tu boleh jadi aset. Sesiapa yang berpeluang memang digalakkanlah untuk membeli rumah sendiri. Sebab itu sebagai apa orang kata harta sendiri. Kalau ada duit kan macam belilah. Sekarang sewa rumah pun mahal, harga dia RM1,000 lebih sewa rumah sebulan. Jadi yang mana mampu belilah rumah tu. Kalau kita sewa kan, duit ke situ je. Jadi sampai bila pun kita tak akan beli rumah dia. Ya, persoalannya di sini mereka dilema sama ada untuk mengeluarkan satu jumlah yang banyak ataupun adakah mereka layak untuk mendapatkan pinjaman dengan tangga gaji kita sekarang ni. Ayo kita bersama dengan Dr. Muhammad Azwan Sulaiman. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami sekali lagi. Pastinya soalan saya yang pertama, kita nak dengarkan tadi kan, tangga sewa rumah mungkin 800 tu kosong, 1,200 hingga 1,500 tu barulah ada fully furnished ataupun lengkap dengan perabotnya, dan kemampuan rakyat Malaysia adalah pada takat itu. Adakah itu dikirakan tangga yang tinggi, mahal ataupun sebaliknya? Sebenarnya apa yang kita perlu fahami tentang kadar sewa rumah? Okey, pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas menjemput saya pada hari ini. Dari segi kadar sewa yang ditentukan, kalau kita lihat tadi sebentar tadi Witi tadi, iaitu lihat sekitar 800 hingga 1,200. Yang kita perlu faham pertama sekali adalah di sebelah pihak pemilik itu sendiri. Di pihak pemilik dia sebenarnya dia perlu menanggung juga hutang dengan pihak bank. Jadi perkiraan kadar sewa yang ditentukan itu mengambil kira ke semua aspek, iaitu dari segi liability yang dia perlu tanggung. Kalau kita mengambil contoh seperti bangunan strata, bukan hanya perlu membayar kepada bank, tetapi juga dia perlu menanggung juga charge perkhidmatan dan juga lagi cukai-cukai yang perlu dibayar kepada pihak berkuasa. Jadi itulah yang kita perlu faham. Memang itulah kadar yang
Saya fikir kadar 800 hingga 1,200 itu adalah kadar yang munasabah yang kalau kita lihat di sekitar di Lembah Kelang ini ataupun di ibu kota ini. Dan kalau kita cerita tentang kita nak milik rumah kan sekarang ni bukan sahaja 1,000 lebih untuk bayar bank tapi kita nak bayar maintenance. Lagi-lagi kalau duduk di apartmen ataupun kondominium ada bulanan punya expenses ataupun perbelanjaan yang kita perlu tanggung sendiri. Tidak untuk mereka yang menyewa. Adakah itu juga menjadi faktor ataupun faktor lain apakah yang perlu diambil kira untuk mereka ini membuat keputusan sama ada untuk terus menyewa ataupun mungkin mereka ada capability, kuasa untuk memiliki rumah? Sebenarnya dari segi kuasa untuk memiliki, pertama sekali kita perlu melihat dari segi gaji mereka sendiri. Sebenarnya pihak kerajaan sebenarnya menawarkan banyak pilihan, banyak produk ataupun banyak inisiatif yang ditentukan kerajaan. Iaitu pertama sekali yang terbaru kalau kita tahu iaitu ada home ownership campaign di mana yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan di mana seseorang itu boleh memiliki di bawah harga 500,000 walaupun tanpa mempunyai payslip kata atau slip gaji. Jadi ini salah satu inisiatif yang baik yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Jadi para penyewa perlu mengambil peluang inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan itu untuk memiliki rumah. Bukannya hanya terus untuk menyewa tanpa memikirkan peluang yang ada sebenarnya. Jadi peluang yang ada ini sepatutnya digrab oleh pihak penyewa ini untuk memiliki rumah tersendiri. Ya. Sebab kalau kita buat kiraan kan mungkin 1,200 setiap bulan kita sewa hampir 10 tahun sebenarnya kita dah bagi kepada owner rumah ataupun pemilik rumah lebih daripada 700,000. Betul. Tapi kalau kita sendiri buat loan mungkin dengan tangga gaji itu dalam 500,000 punya rumah kita boleh dapat. Okey, silakan. Mungkin kalau ada penjelasan di situ. Sewa dalam 1,200 itu mungkin owner perlu membayar kepada pihak bank dalam sekitar 1,500. Katakanlah satu apartmen tu sekitar harganya 300,000. Okey. Jadi dengan kadar pinjaman sekarang itu seseorang pemilik perlu membayar sekitar dalam 1,500. Itu belum termasuk lagi dengan kadar charge maintenance dan apa sinking fund dan sebagainya. Jadi sebenarnya pihak pemilik itu sebenarnya masih lagi menanggung sedikit kerugian sebenarnya. Kalau penyewa memahami situasi sebenar di pihak pemilik. Dia kena dalam jangka masa panjang baru nampak yang sebenarnya pemilik rumah itu ada. Betul. Jadi pemilikan rumah itu adalah dalam long term. Jadi kalau short term, sebab itu saya suka menasihatkan bahawa kalau penyewaan ini sebenarnya dalam jangka masa yang agak singkat, mungkin dalam tempoh 3-4 tahun. Kemudian dalam tempoh 4 tahun itu mereka membuat sedikit simpanan untuk membuat satu pembelian rumah yang baru. Dengan mengambil berat tentang ataupun mengambil inisiatif-inisiatif yang telah ditawarkan oleh pihak kerajaan. Okey, bebanan untuk kita menanggung perbelanjaan bulanan ini ianya akan memberi efek ataupun kesan terhadap diri kita sendiri. Contohnya kalau kita rasa macam kita dah ada komitmen untuk bayar rumah sendiri, mungkin perjalanan dalam financial kita akan terganggu di situ. Itu yang buatkan mereka decide untuk terus sahaja menyewa. Bagaimana untuk mengubah mentaliti yang sebenarnya mungkin ada di sini kuasa sewa beli yang mereka tak tahu. Macam contoh ada rumah yang diberi sewa terlebih dahulu dalam 5 tahun dan lepas tu baru memiliki tanah tersebut. Adakah itu pilihan? Itu salah satu pilihan. Yang pertama sekali dari segi penyewa itu perlu mengubah dari segi pengurusan keuangan mereka. Ya, memang penyewaan itu lebih rendah daripada memiliki pada peringkat awal. Tetapi kita tahu bahawa harga rumah ini akan meningkat dan dalam tempoh jangka masa tertentu, kita katakanlah dalam tempoh 5 tahun. Owner juga akan menaikkan kadar sewa dan selepas tempoh 5 tahun sebenarnya kadar sewa itu sama sahaja dengan kadar pinjaman yang perlu dibayar kepada pihak bank. Jadi dalam tempoh 5 tahun, katakanlah tempoh 5 tahun pertama itu kita lihat owner atau penyewa itu akan mengalami keuntungan, tetapi selepas itu sebenarnya mereka telah mengalami proses keuntungan dan sebenarnya mereka sendiri memiliki rumah tersebut. Jadi mereka perlu lebih pengurusan keuangan itu agak pentinglah dalam peringkat pertama itu. Pemilikan hartanah dan juga sebenarnya keuntungan investment ataupun pelaburan pada peringkat awal tu. Okey, mungkin ini juga membuatkan kita menuntut untuk bertanyakan adakah di Malaysia ini terdapatnya badan yang mengawal harga ataupun kadar sewa rumah ataupun kita mungkin kurang arif tentang perkara ini sebenarnya dah ada cuma kita sendiri yang tak tahu ataupun ada cadangan yang mungkin doktor nak sampaikan. Buat masa ini memang kadar sewa itu ditentukan sendiri oleh pemilik. Kalau sebelum ini mungkin adalah dia itu akta kadar sewa 1966 tetapi itu hanyalah untuk bangunan komersial pre-wall tetapi telah dimansuhkan pada tahun 1997. Tetapi
Kalau untuk mengawal tu memang tak adalah. Jadi perlu ke pandangan doktor? Pada pandangan saya, kalau untuk kediaman mungkin perlu. Tetapi sebenarnya kadar sewa itu perlu juga mengambil kira yang ditanggung oleh pemilik. Seperti tadi lah saya cakap tadi, iaitu apakah kemudahan yang disediakan oleh pemilik itu sendiri. Mungkin bebanan yang ditanggung oleh pemilik itu perlu diambil kira juga. Sebab kita kena ingat kalau sewa ni mungkin kontrak maksimum 3 tahun dan selepas itu boleh berlakunya perubahan harga. Betul. Dan kebanyakannya pastinya meningkatlah harganya. Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi jarang untuk kita dapat mungkin harga yang begitu saja sebab ada development ataupun perkembangan di sekitar kawasan itu. Dan mungkin bagaimana perlu menyewa pilihannya di sini ataupun mereka perlu fikirkan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk memiliki hartanah. Okey, seperti yang saya cakap tadi, pertama sekali untuk peringkat pertama bagi terutamanya golongan belia, mereka boleh dulu untuk menyewa untuk peringkat tempoh masa 1 hingga 2 tahun. Tetapi dalam tempoh 1 hingga 2 tahun itu, mereka membuat sedikit simpanan untuk membuat down payment untuk pemilikan harta tanah sendiri. Ya. Mereka juga perlu mengubah gaya hidup. Kadang-kadang yang berlaku sekarang, isu pemilikan rumah, mereka tidak mampu memiliki rumah ini, sebenarnya mereka terlalu mengikut gaya hidup yang di luar daripada kemampuan mereka. Fikirkan nanti dah tak ada duit shopping, dah tak ada duit ni kan. Kadang-kadang kita lihat golongan, terutama golongan belia yang baru bekerja, mereka lebih memberi tumpuan kepada mereka memiliki lifestyle kerja, seperti memiliki kenderaan mewah dan sebagainya, tak sepadan dengan gaji. Sepatutnya pada peringkat itu mereka boleh memberikan tumpuan kepada pemilikan rumah. Tetapi mereka boleh memberi fokus kepada memiliki kereta. Sepatutnya itu yang kita perlu ubah. Ya? Okey, berapa peratus sebenarnya daripada keseluruhan gaji yang perlu kita asingkan untuk pemilikan rumah? Untuk gaji, kalau untuk pemilikan rumah, biasanya kita boleh bajet antara sekitar 30 hingga 40%. Itu untuk kita allocate untuk pembayaran installment kepada pihak bank. Itu yang sebaiknya. Baik doktor, doktor dah bagi satu gambaran yang agak jelas kepada kami di luar sana, termasuk saya lah sendiri untuk memikirkan tentang bagaimana pemilikan rumah yang sepatutnya kita fahami, refinance semula kita punya kewangan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Azwan Sulaiman, pensyarah Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Okey, kita nak kongsikan kepada anda di luar sana, masih lagi dalam segmen Soal Wang. Kali ini nak kongsikan kadar pertukaran asing ringgit. Sama-sama kita saksikan. Okey, $1 US ataupun USD bersamaan dengan RM4.46 ringgit Malaysia lah. Dan ini adalah yang paling baru iaitu pada tarikh semalam. Seterusnya RM100 Saudi Arabia SAR RM118.60, RM1,000 Indonesia IDR 30 sen dan 100 Baht Thai bersamaan dengan RM12.13, 100 won Korea KRW bersamaan dengan 34 sen. Baik, dan seterusnya kita nak kongsikan pula bersama dengan anda semua. Ini ramai orang nak dengar ni. Okey, harga emas semasa. Ya, ramai yang ada lakukan pelaburan, ramai juga yang dah ajak cik abang tengok harga emas sekarang ni. Okey. Harga emas 255.29 dan juga 278.42. Okey, ini dia yang anda mungkin boleh jadikan rujukan untuk mereka yang melabur dalam emas. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami dalam segmen Soal Wang. Nantikan apa lagi yang kita akan bawakan dalam segmen Soal Wang ni. Seketika nanti kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Ya, terus bersama kami di MSI dan sekarang ini, tadi kita dah cerita pasal rumah kan, tapi sekarang ni kalau kita nak bayar rumah, kita kena ada kerja. Untuk kita dapat gaji, untuk kita bayar rumah. Jadi, kepada anda yang mungkin tengah cari kerja sekarang ini, kita ada satu expo kerjaya terbesar yang tawarkan lebih 30,000 pekerjaan. Bukan setakat itu, ada 1,000 majikan daripada pelbagai sektor yang akan bersama untuk expo ini. Jadi, kita bersama dengan Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso, iaitu Encik Azirwan bin Arifin. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak cerita pasal expo ni. Expo kerjaya yang dipanggil Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Mungkin Tuan boleh ceritakan kepada kami di MSI dan mungkin yang tengah mencari kerja sekarang ni, apa yang akan ada sebenarnya di expo tu? Kenapa orang yang tengah cari kerja kena datang ni? Baik. Begini Haziq, sepanjang tahun 2022 kami Perkeso
di bawah Kementerian Sumber Manusia, yang mana agensi yang mengelolakannya adalah Perkeso sendirilah. Kita telah melakukan sesi jelajah seluruh Malaysia daripada bulan 1 lagi. Semua negeri pergi? Semua. Kebanyakan semua tempat. Sabah, Sarawak pun kita cover. So, kita telah mengadakan Karnival Kerjaya, yang mana usaha kita tidak lain tidak bukan untuk pastikan penempatan pekerjaan. So, apa yang kita bawa kali ini, cuma ada perbezaan sikit kali ini, di mana atas inisiatif Kementerian Sumber Manusia, apabila kita lakukan jelajah tu semua, kita tengah fikir macam mana kita nak buat yang satu yang grand, yang lebih besar. So, basically, Expo Kerjaya Jamin Kerja di WTC KL ni adalah antara yang boleh saya katakan yang terbesar. Ada setengah orang kata tak pernah jumpa lagi lah sampai 1,000 majikan kan? So, dan lebih kurang, tidak kurang daripada 30,000 peluang pekerjaan akan dibawa. Banyak sangat-sangat. 3 hari kan? Daripada 23? 5 hari. Kita bermula daripada 23 sampailah ke 27 Julai 2022, dan pada 25 hari bulan Julai akan ada launching lah yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri. 25 hari bulan 25 Untunglah siapa yang datang interview 25 hari bulan tu. Oh, sudah pasti. Sebab waktu tu nanti of course perasmian akan dilakukan pada pukul 3 petang. Tetapi daripada segi interview apa semua sekali bermula daripada 23 hari bulan. Maknanya setiap hari akan ada peluang. Setiap hari akan ada peluang interview. Kita bawakan berbagai-bagai apa orang kata jawatan, daripada eksekutif kepada non-eksekutif. Kita lihat antaranya eksekutif post kita ada about 30%. Yang mana 70% tu adalah bukan eksekutif. Jadi kalau orang kata tak payah pergilah, tak ada peluang untuk kita ni semua orang yang ada ijazah, itu tidak betul. Non-eksekutif pun ada. Non-eksekutif pun ada, dan kita bawa dari berbagai-bagai industri. Ada oil and gas, minyak gas, ada perbankan, ada manufacturing, pembuatan, semua ada. Okey, nama Expo. Betul. Bila orang dengar Expo, orang akan terbayang macam satu pesta. Benar. Besar. So mungkin Tuan boleh ceritakan aktiviti apa yang akan ada selain interview bersama dengan majikan. Baik. Tentang hal ini, Haziq, kami Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso sedar bahawa untuk memikatlah, ayat dia memikat, supaya memikat lebih ramai pengunjung, menarik orang. Jadi kita kena adakan juga program-program lain, bukan sahaja untuk interview saja. Antara program-program yang telah dijadualkan, kita ada fireside chat. Fireside chat, which is get to know the cradle. I think this is akan ada sesi-sesi perbincangan, tentang peluang-peluang pekerjaan, yang mana yang gigs, ekonomi, so on so forth. Dalam masa yang sama, kita juga ada penampilan khas youth icon. Siapa tu? Boleh reveal tak? Itulah sebab ni generasi Facebook. Okey. Yang datang generasi TikTok siapa tu? Generasi ini untuk generasi TikTok, yang mana Haris Fahayat akan datang, akan hadir untuk juga turut serta memeriahkan lagi majlis. Dalam masa yang sama, kita ada youth icon buskers. So datang bukan saja untuk melihat kepada peluang pekerjaan, tapi mereka juga berpeluang untuk berhibur. So youth buskers akan ada di sana, persembahan live daripada Rico. Okey. Dalam masa yang sama, kita juga ada memberi peluang-peluang kepada pengusaha-pengusaha, especially pengusaha-pengusaha yang mana kita kenali sebagai Return to Work Bazaar. Return to Work Bazaar ni mana bagi mereka-mereka orang-orang berinsurans yang mana telah ditimpa bencana pekerjaan. So apabila dia go through return to work process, kalau dulu dia bekerja, sekarang ni kita jadikan dia seorang peniaga contohnya. So sekarang kita bagi peluang pada mereka untuk menunjukkan produk-produk yang ada pada sesi tersebut. Dalam masa yang sama juga, kita ada talk tentang busking sebagai kerjaya, for example. Ya, itu pun boleh jadi kerjaya juga. Yes, correct. Itu informal platform, which is option yang ada. So kita juga akan ada pertandingan debat siswa unggul. Dan nama pun Expo, dia punya aktiviti banyak. Betul. Kan? Itu antara program debat, dan kita ada Ideathon.
Bagi idea terbaik akan dipilih. Idea terbaik akan dipilih dan boleh menang. So kita ada hadiah yang kita tawarkan. Dan dalam masa yang sama juga kita ada food truck session untuk mereka mungkin nak bawa keluarga sambil-sambil bersiar di hujung minggu apa semua sekali, datang untuk melihat dan kita sediakan food truck. Dalam masa yang sama, kalau mereka yang mana yang mencari pekerjaan tapi ada anak-anak kat rumah, susah kan, alasan nak datang interview susah, jangan risau. Boleh bawa. You boleh datang, kita sediakan nursery. You boleh tinggalkan nursery anak. Pun ada. Ya. Saya yang saya saja datang nak hantar anak tak boleh. Okey, kalau boleh bincang tepi. Kalau boleh datanglah interview. Datang interview lah. Dan ada lagi few ni, kita ada pertandingan e-sport. Kita ada Mobile Legend dan juga Battlegrounds yang untuk dan ini akan ada hadiah lah. Ya, ini semua golongan lah. Semua golongan boleh datang Boleh datang. Ya, jadi kepada anda yang mencari kerja, tiada alasan lagi untuk kita tak mencuba berusaha untuk mencari kerja. Sekali lagi datang ke Expo Kerjaya terbesar ni, Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Di mana sekali lagi tuan? Di World Trade Center Kuala Lumpur, yang mana dahulu dikenali sebagai Pusat Dagangan Dunia Putera. WTC sekarang ada WTC KL daripada 23 sampai 27 Julai. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada Encik Azirwan bin Arifin, Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Okey, kejap lagi kita akan ada cerita mengenai muliakan Zulhijjah dengan amalan berinfak. Kita dah nak ke akhir bulan Zulhijjah ni kan. Jadi terus bersama kami di MSI. Terima kasih tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak berkongsi tentang amalan yang terbaik untuk anda lakukan, iaitu berinfak di bulan Zulhijjah. Pecutan akhir untuk sebelum kita masuk ke bulan Islam yang awal. Jadi insya-Allah kita nak sama-sama kongsikan bersama dengan anda bagaimana, apakah platform yang terbaik untuk anda semua. Kita terus sahaja bersama dengan Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri yang kini bersama dengan kita secara maya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Baik Ustaz, di luar sana mungkin tak sabar untuk mengetahui apakah lagi kelebihan mereka yang berinfak di bulan Zulhijjah ni. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala Rasulillah. Pagi Jumaat ni alhamdulillah Allah Taala pertemukan kita. Kita dah berada ke akhir tahun kan. Bulan Zulhijjah ni kira akhir tahun dah. Dan bulan Zulhijjah dia ada satu kelebihan disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nyatakan minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu daripadanya adalah bulan Zulhijjah. So bulan Zulhijjah ni memang peluang untuk kita berebut pahala. Pahala berlipat-lipat kali ganda. Okay? Banyak pahala berlipat kali ganda. Tambah pula lagi bulan Zulhijjah adalah penghujung tahun kan, penghujung tahun dah nak habis sangat tahun ni rupanya dah habis dah nak habis dah 14.43 dah nak masuk 14.44 lagi 2 minggu je kita akan sambut Malam Hijrah insya-Allah. Jadi bila kita sambut Malam Hijrah dan ataupun kita dah sampai dekat hujung tahun ni, kita akan ingat satu perkara, iaitu kita sebenar-benarnya nak tak nak kita akan sampai pada penghujung. Penghujung ni dalam Islam disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan-amalan dikira pada penghujung-penghujungnya. Okey, contohlah kalau kita buat apa-apa pun dekat ujung tu yang menentukan okey bagus ke tidak apa yang kita lakukan. Terutamanya hidup kita ni. Penghujung kita nak husnul khatimah. Kita nak kesudahan yang baik. Macam mana pun kita bermula, kita nak berakhir dengan baik. Itu yang penting. So pengakhiran kita yang baik yang kita nak ni supaya apa? Supaya nanti permulaan kita hidup yang akan datang pun akan jadi baik juga insya-Allah. So, tahun ni 1443 ya, dah nak habis dah ni. Dah lagi berapa hari je lagi nak habis. Mudah-mudahan kita tutup dengan baik. Bulan Zulhijjah biarlah menjadi memberikan semangat kepada kita untuk mulakan tahun baru nanti dengan lebih baik. So, apa saja amalan lah kan kita cuba buat, dan antara amalan yang kita boleh buat contohnya berzikir, kita tolong orang, hatta kita senyum pada orang sekalipun kan, kita senyum kat kawan. Kenapa kau suka sangat senyum bulan ni? Kan pelik aku tengok. Rupanya dia kata tak, ni bulan Zulhijjah aku dengar ustaz cakap pahala berlipat kali ganda kan. Jadi senyum juga, senyum pun boleh. Tolong orang kan, tolong kawan, tolong suami, tolong isteri, tolong anak-anak, tolong mak bapak. Semua sekali. Kita jadi orang yang ringan tulang, tiba-tiba je jadi lebih ringan tulang. Kenapa? Ini bulan Zulhijjah, aku nak habiskan dengan high note kan orang kata. Dan begitu juga kalau kita bersedekah. Kan kita bersedekah pun macam tu juga. Kita nak bersedekah kenapa? Supaya kita dapat peluang pahala yang berlipat kali ganda. Satu. Yang keduanya, kita ni akan meninggal dunia tak
tak tahulah bila. Kan? Kita tak tahu bila. Seperti mana tahun ni, tahun 1443 ni akan habis, kita tak boleh nak stop. Tak boleh kata Ustaz boleh tak lagi 3 minggu baru nak masuk tahun baru. Tak ada. Tak ada siapa pun boleh stop. Kan? Mintalah tolong ya Allah. Aku nak 1443 ni tambah lagi 1 bulan. Memang tak jadi. Kan? Dia ada penghujungnya. Macam tu juga dengan hidup kita ada penghujung. Maka kita perlu bersedekah supaya mudah-mudahan kita punya pahala juga berpanjangan terus insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau kita nak perincikan jenis-jenis sedekah yang perlu kita lakukan? Kadang-kadang sampai Ustaz kata tadi kan senyum pun sedekah Ustaz kan? Tapi bagaimana Ustaz nak mengalirnya pahala itu insya-Allah? Kita nak mengalirkan pahala supaya umur kita jadi panjang, supaya tak terberhenti waktu ni je, waktu kita hidup dia je terberhenti. Tapi kita nak umur yang panjang. Macam mana umur yang panjang? Maksudnya bila kita dah mati nanti pun pahala terus mengalir. Maka salah satu caranya adalah berinfak melalui pertubuhan mihrab yang akan membantu kita menyalurkan sumbangan kita kepada masjid yang terpilih, kepada mak tahfiz yang terpilih. Sekarang kita tengah bantu Masjid Nurul Islamiyah Sungai Corawang yang ada tertera gambar di skrin TV kita. Jadi kita tolong masjid. Mudah-mudahan setiap kali orang solat kat masjid tu, orang iktikaf kat masjid tu, orang baca Quran, orang mengaji, orang belajar, semuanya pahala bersambung terus pada kita masuk dalam kubur kita nanti. Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. So benda ni sangat penting. Pagi Jumaat ni kita manfaatkan. Jangan tunggu-tunggu lagi lah. Terus buka infakmihrab.com ataupun nombor telefon yang tertera di skrin. Terus kita infak. Pagi Jumaat ni pagi hari yang berlipat-lipat ganda pula pahalanya. Bulan Zulhijjah pun berlipat kali ganda pahala. Kita dah penghujung tahun. Mudah-mudahan penghujung tahun kita penghujung tahun yang baik. So kita manfaatkan semua sekali ni. Terus pergi kepada infakmihrab.com. Selain daripada masjid, mak tahfiz pun kita tolong juga. Jadi kita bayangkan budak-budak tu baca Quran, budak-budak tu belajar. Daripada pagi sampai ke petang mereka belajar. Nanti mereka habis sekolah rendah, masuk pula sekolah menengah, terus belajar. Nanti satu masa nanti mereka akan menjadi mereka yang berguna dalam masyarakat. Terus insya-Allah pahala tu bersambung terus pada kita sebab kita ada saham dalam pembangunan hidup mereka. Jadi terus layari infakmihrab.com dan juga saya sarankan sangat tolong sebar-sebarkan. Bagi share sebanyak-banyaknya infakmihrab.com pada semua keadaan-keadaan kita insya-Allah. Mudah-mudahan pahala tu mengalir berpanjangan untuk kita insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, mungkin secara ringkas ni Ustaz, doa untuk kita jentik hati kita, murahkan rezeki, sentiasa kita rasa macam nak bersedekah je. Bila nampak benda-benda yang mudah untuk kita kongsikan, kita nak kongsi. Ada tak Ustaz nak doakan kami ni semua untuk jentik hati? Silakan. Kita ada seminit lagi saya dengarkan doakan doa Ustaz. Dari bumi Madinah ni, saya berada di Madinah sekarang ni. Baru saja melaksanakan ibadah haji dan dari kota Madinah ni kita ingat apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, satu doa yang didoakan oleh para malaikat sebenarnya. Dan para malaikat doakan kita setiap pagi. Kami kat sini baru subuh, baru habis main subuh. Dan setiap pagi subuh, malaikat ada mendoakan, ya Allah kurniakanlah kepada orang yang berinfak itu ganti yang lebih baik tentu sekali ya Allah. Mereka yang berinfak di jalan-Mu ya Allah, yang membantu masjid-masjid-Mu, rumah-rumah-Mu ya Allah, institusi-institusi pengajian yang membaca kitab-Mu, kalam-kalam-Mu ya Allah. Maka kurniakanlah mereka ganti yang lebih baik, berkatilah rezeki mereka dan keluarga mereka. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Jaga diri Ustaz sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah secara maya ataupun secara fizikal insya-Allah. Assalamualaikum. Insya-Allah. Itu dia Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Haziq, ada perkongsian? Ya, saya ada satu video yang saya nak tunjukkan kepada anda tentang apa yang berlaku di Shah Alam semalam. Jom kita saksikan. Ini ialah situasi yang berlaku di kawasan berhampiran stesen komuter Batu 3 Shah Alam sekitar jam 3.30 petang semalam. Kira-kira 100 ekor merpati jatuh dari udara dan menggelupur di atas jalan raya dipercayai selepas makan lambakan bijiran jagung yang ditabur individu tidak dikenali. Kru Malaysia Hari Ini bergegas untuk melihat sendiri keadaan di lokasi kejadian. Menurut saksi Narayanan Perianan, dia terkejut apabila kumpulan merpati itu tiba-tiba jatuh berhampiran kuil. Hatinya bertambah sayu melihat satu persatu burung mati dalam masa beberapa minit. Kadang saya ikat bunga, tiba-tiba saya tengok semua jatuh. Kenapa jatuh saya tengok? Ada orang taruh ubat sini. Siapa tak tahulah siapa.
Time mari tengok, semua lari. Dia gerak-gerak, dia jalan tak boleh jalan, dia semua mati. Saya kasih air pun tak boleh mati juga. Mungkin dia racun. Dia bikin racun juga. Kalau makan racun, terus mati. Dia campur itu apa? Jagung kan. Menurut peniaga berusia 52 tahun itu, najis merpati yang bersepah dan mengotorkan permukaan kenderaan mungkin menjadi faktor kepada perbuatan tidak bermoral individu yang memberi makan kepada kumpulan burung tersebut. Atas dasar tanggungjawab, dia mengambil inisiatif untuk mengutip setiap bangkai merpati dan mengumpulnya di suatu tempat. Saya difahamkan ini bukan kali pertama kejadian seperti ini berlaku. Beberapa minggu lalu berlaku juga kisah yang sama namun di kawasan yang berbeza. Jika benar haiwan ini mati disyaki kerana diracun oleh individu yang tidak bertanggungjawab, di manakah rasa simpati dan juga peri kemanusiaan sehingga haiwan ini diperlakukan sebegini? Ya Allah, macam mana boleh terdetik hati nak buat perkara sebegitu untuk meracun makhluk Allah? Dan persoalannya di sini, apakah tindakan yang boleh kita lakukan terhadap situasi yang berlaku? Pastinya pihak berkuasa MBSA kan, mungkin pihak polis sendiri ataupun Jabatan Veterina untuk mengambil tindakan yang sepatutnya pada situasi yang berlaku. Bukan sekali, tetapi dah berkali-kali kejadian ini berlaku. Tindakan perlu diambil untuk dihentikan perkara sebegini supaya tidak berlaku lagi selepas ini. Jadi itulah dia perkongsian bersama dengan Malaysia hari ini pada hari Jumaat ini. Ada macam-macam perkara menarik yang kita kongsikan tadi. Dan esok, betul, Anim, ada apa? Esok ada apa? Festival Makanan Warisan Melaka bersama kami. Apa lagi hari Sabtu, hari makan. Tapi siapa yang dapat makan? Hos yang bertugas lah. Sofia dengan siapa? Ya, besok dengan cerita Nas. Yang akan bersama awak pun kita. tak dapat lah. Saya tak dapat juga. Kita duduk rumah je lah diet. Ya, Nas dengan Dayah akan di studio dan juga Sofia akan berada di Melaka. Sofia yang dapat makan. Untunglah. Okey, teruskan bersama dengan kami, menyokong kami. Follow Facebook kami MHI TV3. Jaga diri. Assalamualaikum. Baru dia cakap jaga hati sekali. Awak jaga hati.